Selamat pagi. Hari ini 26 hari bulan 11 2020, hari Khamis. Saya sedang menuju ke satu destinasi, akan buat interview dengan seorang producer yang terkenal. Jangan tunggu lagi lah, let's go lah. Saya ni memang, yalah, ada ajak lah nak tanya abang punya, boleh tak abang cerita abang punya background, how abang asal di kampung mana, your friend, your school, abang kawan dengan siapa yang abang rasa, and then masuk kepada in the middle age, abang pergi sambung belajar, who inspired you. Lepas itu abang set up how you grow masuk industri, siapa yang bawa, and then bila satu part tu ada kemuncak dia, abang pun tahu apa kemuncak tu, sehinggalah kepada waktu sekarang ni, yang apa yang abang buat sekarang. Kita boleh mula sekarang. Ni interview satu soalan je lah ya. Satu soalan tapi abang jawab semua je. Oi, dahsyat ni. Free form. Anyway, satu soalan tapi nanti you just remind lah. Betul bang. Macam ni lah. Kalau ceritakan daripada mula, memang permulaan saya sebagai seorang pemuzik lah katakan. Bukanlah pemain drum atau pemain gitar yang handal, tak. Orang yang buat muzik lah, music maker. Ya. Mungkin hampir sama dengan yang lain-lain, rakan-rakan seperjuangan. Ya. Memang zaman kita dulu, 60-an, 70-an, sebelum tu, memang mak bapak kita memang tak suka lah anak-anak dia buat muzik. Sebab tak boleh jamin masa depan. Kan orang muzik ni dia kata main untuk seronok lah. Jadi pergi sekolah, jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer, jadi apa pun lah, tak kisah, chief clerk ke apa ke, tapi muzik tu tak payahlah. Memang tak ada prospek. Itu tanggapan. Ya. Tapi memang betul pun, memang kita tengok contoh-contoh dulu pun, kalau tengok pemuzik dah tua, tak ada apa-apa, kan, kesian semua pun. Masa muda ialah semua glamour, main ni. Lepas tu bila tua semua, tengok kalau dia bagi contoh kita pun, betul juga. Jadi, daripada kecil sampai besar, sungguh pun daripada kecil saya boleh main drum. 5-6 tahun dah boleh main drum, dah perform dekat Kebun Baru, Pasar Minggu lah ni. Tapi untuk seronok-seronok je. Untuk mak bapak kita, atuk kita tengok, wah pandai cucu aku. Itu je. Tapi belajar, mesti. Boleh main muzik, tapi tak boleh jadi pemuzik. Itu je. Jadi dalam kepala kita, main je lah. Tak adalah nak jadi pemuzik, tak adalah. Jadi main muzik, nak jadi, wah doktor lah konon, astronaut lah konon, lawyer lah konon kan. Saya ingat lagi bapak saya dulu main muzik, main drum untuk uncle saya punya band lah. Sini, dekat sini. Datuk Keramat ni. Keramat ni, uncle saya ada band tapi masa tu saya kecil, umur 6-7 tahun, boleh main drum. Jadi dia pun panggil lah main as guest lah. Tapi orang lebih suka tengok saya main drum sebab tengok budak kecil main drum. Siapa tengok orang besar main drum kan? Jadi main. Satu hari bapak saya masuk, dia ambil drum, dia campak dalam store. Ambil drum tu atuk saya. Atuk kan, manja dengan atuk. Saya tak nak anak saya jadi pemuzik. Dalam filem. Jadi aku pun nangis dengan atuk dia. Never mind Chu, you just concentrate on your studies. So jadi dia ni lah, dia encourage sports. So and then tak adalah main drum, tak boleh lah. Tapi tak tahan juga, atuk belikan gitar pula, boleh main gitar jing. Tapi tak adalah bising drum kot. Bapak pun tengok main sekejap aja. Dia orang pining lah, bapak saya orang pining dekat bawah, dekat tidur dia. Tapi belajar mesti. Jadi dah habis kelas sekolah ni, makan, terus pergi kedai gunting dia. Belajar lagi. Belajar. Sehingga saya umur
13 tahun pergi MRSM Kuantan. Itu dah ke independent lah, tak ada mak bapak ke apa, all that. Jadi, carilah gitar apa, tak ada gitar juga. Tapi masa tu ada kontraktor buat MRSM Kuantan ni. Dia apa ni lah, pekerja construction lah. Ada gitar kapuk. Abang boleh pinjam gitar tak? Dia tengok. Kau boleh main gitar? Mengada betul budak ni. Kejap je. Ambil lah. Dah lama tak main gitar ni kan. Jadi nak ajar kawan. Ajar pula. Kawan tak pernah tengok, ada yang tak pernah tengok gitar pun. Pula. Memang Resen Kuantan ni bagus satu. Dia ambil budak-budak yang pandai-pandai tapi tak kira daripada background apa. Jadi anak petani, anak ni, anak tukang gunting macam saya ni dulu. Campur. Jadi ada yang rumah tak berlantai pun ada. Gitar tak pernah tengok. Bagi gitar. Tapi kita tak boleh main gitar tu selalu. Kena bagi balik kat dia tu. Jadi dia orang nak belajar, kau ajar kita orang. Kita boleh buat band. Nak ajar macam mana? Okey, aku tahu lah. Aku ajar kau yang tunjuk simbol macam ni lah. Tak ada gitar punya. Aku tunjuk kau A dia macam ni. Tengok gitar macam ni. Main simple saja. Simbol macam tu. Kau tengok aku buat je. Jing, 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 jing. Jadi ajarlah tu semua. Kamarudin tu Asia punya. Kemudian Mustafa Ramli. Semua tu. Syazali Ramli. So itu mana anak murid lagi? Itu aja. MRSM Macam ting. MRSM lah. MRSM ni sama-sama. So bass ya. Kalau saya second string tu kalau kat sini first second third fret deng deng deng. Sebenarnya aku punya deng deng. Ajar band tu. So satu hari MRSM Kota Baru, MRSM Seremban. Ada lagi dua MRSM kan. Dah datang kat situ untuk buat persembahan. Dia orang dah ada dia punya instrumen semua and all that. Ni apa hang tak ada ni? Yang Kuantan ni tak ada. Tak apa, kita perform juga. So kita practice macam itulah. So yang tak ada drum je. Drum macam tak apa, aku main. Aku nyanyi, aku main drum semua. Jangan gantung. Kau ingat ni je. Jadi masa dia orang datang tu, nak perform tu, kita dapat petang tu, sebelum performance malam kan, petang tu dalam sejam aja untuk rehearse. So dapat lu. Macam ni punya gitar elektrik. Aku awam muak aku juga, mampus aku. Tapi kita ada keyboard player Zul. Zul dia boleh lah main keyboard. Dia anak beradik sikit lah, piano lesson kan. Tak pernah jumpa gitar elektrik. Tak pernah jumpa gitar elektrik. Mustafa Ramli tu main bass. Beng. Kamarudin, aku first time pegang gitar ni lah. Okay, tak apa, kau jangan panik. So main drum takkan nak belajar cepat kan. So abang main drum and then nyanyilah. Okey. Tu malam perform, kita punya principal tengok. Macam mana dia orang ni boleh main? Sebab kita tak ada instrumen. Okey. You see? So Ingat lagu apa bang? Ingat lagu apa? Ya, Bee Gees ni lagu Age of Universe, Maliput Drive. Jangan main lagu berjaya. Kalau aku dengar balik itu memang aku bukan ketawa ke, pengsan lah. Tapi the whole idea is that jangan buat benda ni macam satu halangan. Masa time tu, kita tak tahu lah tu halangan ke apa ke mana. Tapi kita tahu aku nak perform. Member aku tak tahu, aku ajar. Tak ada instrumen, aku tunjuk. Tak ada no lah. No. So, that's how I grew up in this environment. Sungguh pun kita daripada Datuk Keramat, anak orang Melayu, anak tukang gunting. Tapi ialah ada atuk dia duduk. But we have values. And at the same time kita ada orang to motivate us. And that we must do what it takes to get where we want. Tak ada. Tu tak boleh lah. Memanglah tak boleh. Sebab kau cakap tak boleh. Kalau kau cakap boleh, dia boleh. Kalau dia tak boleh juga, maknanya bukan kau tak boleh. Maknanya memang bukan rezeki kau lah. And jangan putus asa. Maknanya alih ke sini lah. Kau yang boleh alih sini saja. So this is what everything is based on. That's why you see now there's... Mana ada orang fikir nak buka syarikat penerbangan? Apa ni? Tambang murah pula tu. That is impossible. But Kamarudin
has done it. Sazali Ramli, Celcom, apa semua kan. NTV7, the way he introduced advertising on TV, lain. This is important. That's why sekolah sekarang bukan, dia hanya ajar anak-anak kita untuk pass exam. Bukan ada ajar anak-anak kita untuk menjadi seorang manusia yang berguna. Kita kena jadi seorang manusia yang berguna, bukan seorang manusia yang exam 80A. Lepas tu guna dia untuk jadi hamba orang aja. Hamba politician. Hamba orang kaya aja. Lepas tu dia dapatlah gaji. Sebab kita sampai sekarang pemuzik kita nak buat wah-wah pedal pun tak tahu. Main tahu, nak buat tak tahu. Synthesizer ke apa kan. Dia tanya what is VCO? VCA? ADSR? Ada yang pergi sekolah, tapi pergi sekolah untuk pass exam lah kita punya education system. So what I'm trying to say is how we grow in the environment tu is important. Tak kira lah kalau jadi pemuzik ke apa kan. So berbalik-balik kat MRSM tu, that's how I grew up. Tapi tak dalam kepala otak ni memang takkan nak jadi musician. Itu dah memang tak ada dah confirm. Tak jadi musician. Jadi lain. So kita were trained to become masa itu doctors, engineers and actuary. Memang betul apa ni ada lecturer kenal kita actuarial science kan. Okay, jadi actuary best kat ni. So semua tak ada lah jadi musician. Because tak apa ni musician tak memang tak ada future lah kononnya. So dah habis MRSF tu masuk ITM buat actuarial science lah. Saya Kamaruddin, Mustafa pergi Ahmad Latif, semua kawan-kawan semua buat actuarial science lah. Masuk ITM. Masa masa dekat Kuala Lumpur tu masa form 4 apa kan. Kenal dengan Freddy Fernandez dengan Mike Burney semua. Terlalu minat sangat tu jadi kru lah. Kru untuk Carefree. Dapat tengoklah JJ. Oh JJ. Tapi angkat barang lah. Mike Burney juga. Ni, jangan duduk-duduk. Kita kerja. Dapatlah RM2, RM3. Tak kisah, tak dapat gaji pun tak apa. Janji buat something lah. Daripada situ dah start. Itu masa time cuti sekolah lah. Cuti sekolah ke tak cuti sekolah ke malam ke apa pun. Yelah, tak kira. Janji buat something lah. Kan? So macam dengan Freddy tu, dia orang rehearsal, dia orang dah habis, dia orang semua kerja. Lepas ni. Kecuali Louis je seorang tak kerja siang. Lepas dia orang habis kerja, terus pergi dekat Glass Bubble tu. Rehearsal. Saya suruh datang lah. Apa ni. Buat apa. What's your name? Okay. Roslan, what's your name? Roslan. You a student? Yes, I'm studying. You speak English very well. Yeah. Itu memangnya kalau tengok orang nak dengar muzik, you speak English very well. Kalau speak English very well tu maknanya lain sikit lah. Kalau tak ada lah, pakcik saya apalah. So okay. Juga ada peminat lah kan, because I like how you play and all that. Thank you. So setiap petang saya pun datang lah. Datang tengok revival practice. Dia berjuang praktis, tapi Louis tak pernah datang. Louis tak ada, drum tak ada. Where's Louis? He come only when we are ready. Luar biasa. Louis ni kan. Tom dah ada ke? Tom Tak ada, belum masuk. belum lagi. Ni Glass Bubble time. Dia memang wrestling band. Glass Bubble. Time tu dah terror lah ke? Dah dahsyat dah Louis, memang dahsyat. Abang kalau tengok dia dulu, jazz rocknya dia makan berapa je. Aku tengok masa perempuan kan. Terbeliak lah. Aduh, orang kat Malaysia main macam ni. Jean-Luc Ponty semua. Lemah je. Louis main kan macam Billy Cobham dulu. Aduh, orang kat Malaysia main dahsyat je ni kan. Tapi dia tak pernah rehearsal kan Robert. Dia orang dah rehearsal. Senang sangat ke lagu? Dia lah, masa tu aku fikir, ini Ocean Fire bukan senang nak kena tahu part semua ni. Kita pernah tahu apa kan. So tengok Louis tak ada, ready, can I try the drum? You can play drums saja. Yeah, beat I can play. Kan, at least we have something. So main lah. Kita apa-apa lah, Bohemian Rhapsody apa. Sekali dah pukul 7, habis tu dia nak wrap up apa, dia nak, nak go through. Baru Louis datang. Bola I was standing for me. Masa tu abang dah kenal Louis dulu, because dah tengok dia punya konsert.
peminat dia kan. Oh, okay. I want to learn drum from you. Come. Learn. Do this. Dia kita dengar buat macam tu berjam-jam lah. Dia tidur kat tepi lah. Finish already. Do this. Cakap, dia ni sampai bila pun aku tak lagi. Dia relax je kan. So, follow me. Dan you kau tu lah. Dia glass bubble. See. You know, you can play. Dia pergi tu. Ikut Sekali Louis datang. Masuk tu kan. What's wrong with it? Fantasy. Okay, go. You kan. Okay. Terus. Aku tengok, dia ni tak serius. Tapi dia main macam Melekat. melekat tetap gila pula dia ni. Kan macam mana dia ni. Lepas sedih semua. Ding, dang, dia sapong. Semua. Macam mana dia ni punya dahsyat. Saya fikir memang aku agak lagu ni senang untuk dia lah. Dia main semua lagu yang jazz rock yang complicated gila kan. Aku pun dah tak tahu apa punya jenis note dia pakai, aku tak tahulah. Tapi dahsyat lah Louis macam tu. Itu tahun bila? Itu tahun 77, 76, 79, 77, 78. Ya. 79 baru saya pergi ITM tu. Okay. Pergi ITM. Macam sekolah je, Glass Bubble lah. Daripada Kuantan. Glass Bubble je, apa ni? Pergi seorang ya? Tak ada. Seorang lah. Si Saya memang seorang, tak ada. Kawan-kawan lain tu, bila dah tu, dia minat tapi dia are not as minat, minat tak dalam saya punya minat. Saya sanggup angkat barang semua ni. Sampai dulu, Lan, aku dengar kau kerja dengan Masters, apa ni, tukang beli teh siapa cakap? Member lah. Kan, kat ATM, so, kau nak kerja, kau nak cakap, Masters part time. Oh, beli teh. Tak kisah, memang aku beli teh. Aku beli teh, apa-apa dia nak semua aku buat lah. Because that's the way to start. Yeah. Pada saya, if you want to start doing something, you have to start from the very bottom. So that, kan, jadi kau tak adalah macam bongok sangat besok. Tak tahu apa. Tahu dah atas, benda atas je, benda bawah tak tahu macam mana kan. Oh, dah siap. So, bila masuk ITM tu, lagi macam ada band apa semua, memang band sajalah. Happening that time. Band itu dengan ini lah, itulah. Member-member semua main, siap organize konsert untuk Revolver semua ni. I see. Main band, organize konsert, main tradisional. Itu kenal Zubi Ali macam tu, arwah. Pada saya Zubi Ali ni bukan mentor lagi lah, macam the person that I put the highest in my career. The highest person in what I do. In music, dia paling tinggi lah pada saya. I see. Kan? Bawah tu barulah nak Quincy Jones ke apa ke. Zubi Ali atas ni. He was the one who taught me what is meaning of art, culture, music apa. Kau hidup untuk apa? Agama, pelajaran. Dia package. Dia ajar. Dia masa pegawai kebudayaan kat ITM, tapi dia sebenarnya graduate in Islamic Studies. So dia puisi semua bagus. I don't know about this puisi before. Oh, ya ke? Apa tu kan. So dia lah tunjuk dia. Hang dia. Tengok. Hang tak boleh. Hang. Dia orang Kedah kan. So rapatkan dia lah. Rapatkan Zubi ni. And then masuk jugalah kumpulan harmoni sekejap. Main gitar. Ada. Masuk. Kumpulan harmoni. Oh ya. Pergi show lah, pergi show. Show tu malam. Mengapa? It's good. It's something good actually because dia lagu puisi tu. And dia punya lagu pun lain macam sikit. Melayu apa, tapi ada that kind of uniqueness je kan. Okay. So minat lah. And then masa harmoni, sebelum tu harmoni dia mula harmoni buat recording. Dia buat dekat ST Sound kat Subang Jaya. ST Sound. Tahun 79 80 tu. Itu apa tu? Studio ke apa? Studio. Tapi studio buat jingle. Oh. Tapi sebab bukan owner ni, dia suka lagu puisi Zubi ni, so dia sponsor the recording lah. So pergilah tengok recording masa tu. Itu time jumpa Darani lah, Daniel sekarang ni. Daniel Darani tu sekarang saya punya pengurus kan. Tu jumpa Darani, tanya dia, don't touch the board.
So dia sedap lah kat album tu. But at that time I didn't know that the equipment was a very minimal and all that. Pasal tu tengok, asalkan dia buat ada 12 channel pun, padahal tak ada apa-apa kan. Dia tahu, alamak apa tu. So, lepas masa dekat ITM tu, the activity was, saya ambil course actuarial science tu, satu advantage dia bukan apa, memang course tu susah, memang pening kepala punya course, tapi seronok lah mathematics, sedap. Seronok. But kelas dia, 1 minggu 2-3 kali je. Bagus. Tapi kelas gila kan tu. And then tak banyak kelas sangat apa and all that. And boleh buat benda lain lah. So dalam buat benda lain ni, jumpa apa ni, dalam band saya tu si Mustaza ni. Brother dia Azmil. Azmil Mustafa punya brother. Okay. So dia, my brother is going to open up this Showmasters. So ikutlah dia pergi kat Showmasters. End up kerja kat Showmasters lah, angkat barang. Itu yang kau ada kerja Showmasters kan kawan juga? Yang tukar yang buat ting kau lah. Yang beli ting tarik. Iyalah. Ya. Apa nak buat kan? So, situ dekat Showmasters yang jumpa Nasir Abu Kasim, Fauzi Mazuki, Michael Verapan, tu Rahim Osman, semua kat situ. Sharifah Aini, Oji Ahmad Dawud, Showmaster. M. Kilau. Because that time Showmasters is satu tempat yang happening lagi. Yang show promoter. Kat mana office dia bang? Time tu? Dekat Bangsa masa tu. Bangsa jalan Bangsa tu. And nampak Showmasters. Kira paling glamour sekali lah. Owner dia siapa? Owner? Aziz Bakar, Ali Bakar. Ni Ali. First time jumpa Ali, Aziz semua kan. Hey, gantar lah. Fuck you lah. Aku dengar menggetar. Aziz, what the fuck is this happening? Okay tu. Tapi dia orang bawa semua shows. Kan? Dion Gillen lah. Semua dia orang bawa. So, dulu kalau kisah masa ni jadi driver. So drive lah. Ian Gillen pun drive juga. Itu yang supply punya singa. Aku yang drive ni. Because aku boleh cakap putih. I see. So Din Mayat kan benda lu kan. Ke apa. So saya punya tu is saya Din Mayat. Din research. Dengan semua di kru angkat barang. Tak kira angkat barang. Ini tukang kena maki. Driver. Apa saja lah. Tak kisah. Masih ITM tu. And then jumpa Mazlan Hamzah. Dekat ITM juga lah. Tak, masa dekat Showmasters ni. Tapi ITM jalan juga. Bila tu balik ITM belajar apa. And then rapat dengan Nasir Abu Kasim. Nasir ni dia memang jenis abang-abang juga. Kau ikut aku. Kalau apa-apa kan, aku hantar kau nanti lah. Kau ikut aku lah. Gimana. So dia suka main game ni semua ni, Nasir. Teman dia lah. Teman dia lah, jadi driver juga. Teman bawa dia begini. Pergi recording. Dia pergi Radio Fusion. Tengok dia yang recording. Apa ni bot? Oi. Apa ni? Tapi tak tahu lah. Tapi ini lebih dahsyat pada ST Sound. Kan? But at that time, when I heard the sound, I know that there's something wrong with the sound. Because I'm a very ardent fan of vinyl record. Selalu dengar lagu tau. So dengan James Howard, all those very audiophile punya recordings and all that. So I know what good sound is. That time dah boleh value. Yes, lah. I know what good sound is. Bila dengar ni recording ni, aku sini pun bank. Kan that. So I thought, but I didn't know. So I thought it was macam ni lah agaknya. Jangan recording kan. But there's something wrong there. Dah boleh rasa. And then bawa pergi Sun Recorders. Masa tu dia pakai Tascam tapi better sound. Buton dia sound drum dia bagus, bass semua. And then biasalah nasi. Hari ni kita pergi recording tempat lain pula, Pacifica pula. Pacifica konsol juga. And then masa tu Shepherd's Inn baru buka. Shepherd's Inn ni owner dia Booty Boys. Satu club yang Booty Boys main. Malam ni kita pergi ni, kawan aku Booty Boys dia buka club. Dekat mana tu? Dekat PJ. Section 16. Shepherd's Inn dekat PJ dulu. Okay. Dulu memang tak ada jazz club kat
Apa nak di club kan. Nak main jazz pun tak ada. Ikut nasib berkata-kata tu. Ikutlah treba dia punya. Ikut dia session ke apa bang? Ha? Ikut dia session ke apa? Ikut dia session lah. Dia jumpa Oh, orang dia ni. session lah. Dia nak main judi ke, dia nak apa semua. Ikut je lah. Ah. Kau pegang beg aku ni. Ini kita jumpa ni lah. Aku jumpa orang lah macam-macam. And then sampai dia berhenti semasa muzik, dia kerja dengan Warner. Dia driver dia jugalah. Tapi akhirnya dia biar, kau ambil kereta, kau pergi lah, kau punya kelas tu. Lepas tu kau balik-balik. Kau ambil aku, kau jangan ambil aku. Dia memang Nasir Abu Kasim lah. Siapa kalau kenal dia. Saya, kalau Nasir ni is already part of me. He is abang. Kalau tak ada dia, tak ada lah. Saya B. If there's no Nasir, there's no me lah in music industry. Kau jadi apa sebenarnya ni kan? Kau belajar je okey. Tapi kau jadi apa? Actually, sound engineer lah saya. Sound engineer? Macam mana kau nak jadi engineer? Kau kena belajar juga main. Boleh main, but I want to be a sound engineer. Okey lah, kau ikut dia jumpa. So ikut je lah dia. Show master dia buat show pun ikut juga. Tapi kru lah, dia nak terbang lah. Dengan artis semua kita, macam ni lah. Kru kalau tak ikut lori supplier, hitchhike lah kan. Gaji RM20. Kau nak apa? Susah tu. Memang susah kalau tengok itu. But for me, it's not susah. Because aku ada opportunity nak bekerja dengan orang artis, dengan musician. Kalau dia tak bayar aku apa-apa pun pada aku is Privilege. tak kisah. Because I know what I'm getting. And I know what I'm getting into. Kan? Susah. But susah tu macam, I think it was part of the whole thing. Aku kena macam ni lah untuk. Kan? So it's susah but not susah as macam because I've seen orang-orang susah. Kawan saya dekat MLSM tu rumah tanah pun tu kita pergi kan bapak rubber tapper kan. Okey. Tengok. Tapi dia dah biasa. Orang susah. Kan? So the way I was brought up is that kita tak ada problem dalam hidup. Apa yang kita nak semua dapat. Singapura duduk Dr. Keramat, anak tukang gunting. Tapi keluarga kita besar. Ada atuk, ada aunty apa semua. We always get what we wanted. But we are exposed to kesusahan orang. Ini, itu semua and all that. So I know what is meaning of susah. And I know what is the meaning of going through hardship. Kan? So bahagian tu I think there's a balance in my upbringing. Agama pun ada, tapi tak ada. Kalau ustaz merapik-rapik datang rumah semua, memang kena halau lah. Yang ada janggut pakai serban ni semua ni tak payah. Mereka daripada cakap, awak pergi jaga anak bini awak. But semayang, kita tahu. Baca Quran sampai habis. Ini dua. Lain semua nanti besar ni, kau belajarlah agama. Macam mana kan. Tak ada apa-apa. Rasulullah bersabda ni semua ni tak payah. Apa kita ajar values. Be honest. Health is wealth. Kalau kita buat kerja, buat bersungguh-sungguh sampai kita berjaya. Have honor in your work. Itu kita besar itu. Baru bila dah besar, bila dah tahu sikit Quran punya translate. Oh, dalam Quran ada punya. But you don't have to read the Quran to know all this. Kan? Kau tak payah nak tahu, nak baca Quran, nak tahu, jangan tipu orang. Tak payah ada agama pun tak apa. Kau janganlah tipu orang. Nak ada agama pun nak tahu. Kan? Kau nak main mak kau kalau tak ada agama. Tak payah. You don't need a religion to tell you to nak main adik kau. Tak payah. Kan? Kalau tak ada semua buat seks bebas. Apa ni? Benda yang bagus tu bagus. Benda tak bagus lah. Senang. I don't mean to say that awak mesti tak ada agama. No. But at the same time, I'm also saying that kau tak payah nak menunjuk-nunjukkan keagamaan kau tu. You just live your life, be a good person. That's what people see. Kau nak cakap kau Islam, kau ni, kau tunjuk kau sembahyang apa semua, tapi perangai macam tai. Buat kerja macam celaka, buat apa? Banyak macam tu. I went through that, but I don't care. Saya sebenarnya kawan dengan semua orang. Islam, Buddha ke Hindu ke apa tak kisah. Kau apa agama kau punya bangsa semua.
semua kawan saya. Kan, in fact banyak lah, Louis, Freddie, Michael Rapan, semua berbangsa lain. Kan, Mac Chu, Jenny Chin. Of course, tetap Nasir Abdul Kasim tu. Itu jumpa Fauzi Mazuki juga tu. Masa dengan Nasir Abdul Kasim tu, jumpa Fauzi Mazuki tu kan. And then, aku, jom kita pergi ni, malam ni. Kawan aku buka club, Booty Boys. So, pergilah Shepherd's Inn ni. Masuk, Booty Boys tengah main. Booty Boys run the club. They own the club, they run the club and they play in the club as well. Tengok angle lah. Memang jarang ada pemuzik macam tu kan, pemuzik yang apa ni berani beli club and then main sendiri. So Angle. dia punya apa ni, dia punya keberanian tu. Sorry, okay.